Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 4 Mei 2023. Veteran DAP Lim Kit Siang menggesa dua pemimpin Perikatan Nasional PN iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tan Sri Abdul Hadi Awang mengisytiharkan parti politik yang dinaungi masing-masing untuk patuh kepada peringatan yang di-Pertuan Agong. Tegasnya peringatan itu merujuk kepada titah Seri Paduka Daraja Raja Melayu yang mahukan kestabilan politik negara sebagai keutamaan dan pemimpin perlu akur dengan ketetapannya. Beliau menggesa Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu dan Abdul Hadi selaku Presiden PAS membuktikan mereka tidak terbabi dalam sebarang rancangan menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk 5 tahun akan datang. Bekas Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu merujuk kepada kenyataan yang disuarakan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, baginda menyuarakan kebimbangan susulan desas-desus berhubung isu kestabilan kerajaan meskipun pilihan raya umum ke-15 PRU15 sudah berakhir 6 bulan lalu. Titah Sultan Ibrahim, rakyat, ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran negara harus diutamakan. Baginda juga menegaskan rakyat telah menaruh harapan tinggi dalam PRU15 lalu dan telah memberi undi mereka kepada 222 wakil rakyat untuk mengembalikan kestabilan politik negara. Anwar sebelum ini dilaporkan tidak menolak wujud konspirasi untuk menjatuhkan Kerajaan Perpaduan namun menegaskan ia sebagai tidak berasas. Walaupun Tun M banyak berkhilaf dengan PAS namun banyak titik persamaan yang wajib diambil kira. Demikian satu kenyataan yang dikongsikan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menerusi hantaran di Facebook beliau hari ini. Katanya titik persefahaman dengan bekas Perdana Menteri itu wajib diambil kira untuk menyatu padukan orang Islam dan Melayu selain membangunkan politik bersih di negara ini. Terdahulu Abdul Hadi antara pemimpin PAS yang dilaporkan menandatangani proklamasi orang Melayu yang diterajui Mahathir ketika bertemu dengan pengerusi gerakan tanah air itu di rumahnya kemarin. Hadir bersama dalam pertemuan itu Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar dan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Kerajaan memperuntukkan RM50 juta bagi menaik taraf dan membaik pulih institusi pendidikan MARA IPMA pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata daripada jumlah itu, RM25 juta diperuntukkan kepada Maktab Rendah Sains MARA MRSM, RM17 juta kepada Institut Kemahiran MARA IKM dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM. Manakala RM8 juta diperuntukkan kepada Kolej MARA KM dan Kolej Profesional MARA KPM. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengumumkan perkara itu semasa lawatan kerja rasmi ke MRSM Kota Kinabalu hari ini. Menurut beliau, MARA dan MRSM telah menunjukkan standard pendidikan yang baik dan imej yang berprestij itu harus dipertahankan sebaiknya termasuk dari segi infrastruktur dan pengisiannya. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menitahkan agar desas-desus mengenai kemungkinan bakal berlaku sekali lagi pertukaran kerajaan di luar pilihan raya dihentikan segera. Melalui kenyataan yang dibuat di Facebooknya, Sultan Johor bertitah baginda berasa bimbang walaupun pilihan raya umum ke-15 PRU15 sudah 6 bulan berlalu. Dalam PRU15 tersebut, titah Sultan Ibrahim rakyat meletakkan harapan yang tinggi dan memberi undi masing-masing untuk mengembalikan kestabilan negara. Namun sehingga kini, kesemua ahli parlimen masih tidak dapat bersepakat sehingga ada gerakan yang cuba menggagalkan kestabilan yang sedang dibina. Kabar angin itu bertiup selepas beberapa pihak cuba menimbulkan isu ini setelah Pakatan Harapan bekerjasama dengan Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Pelakon Rizwan Hashim meninggal dunia pada usia 62 tahun di Hospital Kuala Lumpur HKL kira-kira pukul 1.57 tengah hari tadi.
Berita duka itu dimaklumkan oleh bekas isterinya yang juga pelakon, Didi alias 51 tahun, menerusi hantaran sebuah video di Instagram peribadinya. Sementara itu, pelakon Iman Zulkarnain yang juga anak saudara Allahyarham berkata, Rizwan meninggal dunia ketika sedang bersarapan dengan anaknya di rumah. Jelasnya jenazah dikebumikan di tanah penguburan Dusun Tua, Hulu Langat, Selangor. Allahyarham cukup dikenali memegang watak sebagai king dalam filem KL Gangster sebelum ini. Seorang pengawal keselamatan maut dalam peruntuhan tebing berhampiran Wisma YPR Taman Seputih awal pagi tadi. Kejadian tersebut berlaku kira-kira pukul 12.50 pagi apabila tebing setinggi 20 meter runtuh sebelum menghempap sebuah pondok pengawal di lokasi kejadian hingga menyebabkan mangsa yang merupakan pengawal keselamatan tertimbus sedalam 3 meter. Menurut Komander Operasi Muhammad Rizwan Azali, sebanyak 37 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Hang Tuah, BPP Seputih, Pasukan Khas Operasi, Taktikal dan Penyelamat Malaysia, staf unit pengesan anjing K9 dikejarkan ke lokasi kejadian. Jelasnya lagi, pasukan bomba tiba di lokasi kejadian kira-kira pukul 1.05 pagi dan mendapati berlaku runtuhan tanah sehingga menghempap sebuah pondok pengawal yang berada berhampiran. Walau bagaimanapun, mangsa kemudiannya diserahkan pada pihak polis untuk tindakan lanjut. Beralih ke berita dunia, 2 buah drone dipercayai milik Ukraine menyerang bangunan pentadbiran Kremlin semalam yang dipercayai percubaan untuk membunuh Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyifatkan insiden itu sebagai serangan terancang untuk membunuh Presiden Rusia selain Moskow berikrar akan bertindak balas terhadap insiden tersebut. Dalam pada itu, penduduk Moskow melaporkan mendengar 2 letupan di belakang tembok Kremlin sejurus selepas pukul 2 pagi waktu tempatan dan rakaman video yang dikongsi di media sosial menunjukkan asap memenuhi ruang udara Kremlin. Namun bagaimanapun, pihak berkuasa yang menyedari kehadiran 2 buah drone itu kemudiannya bertindak menembak jatuh kedua-dua drone itu dan setakat ini masih tiada kenangan jiwa yang dilaporkan. Seorang remaja lelaki bertindak menembak mati 7 orang kanak-kanak dan seorang pengawal keselamatan di sebuah sekolah di ibu negara Serbia, Belgrade. Insiden ini juga telah menyebabkan beberapa mangsa cedera dan kini mereka sedang mendapat rawatan lanjut di hospital. Suspek 13 tahun yang juga pelajar sekolah tersebut dikatakan telah merancang tembakan itu selama beberapa minggu dan mempunyai senarai nama membunuh. Anehnya, sebaik selesai melakukan tembakan itu, suspek menghubungi polis bagi memaklumkan kejadian berkenaan dan melakar pada sekeping kertas mengenai perancangan insiden itu. Motif serangan masih dalam siasatan dan remaja itu didakwa telah menggunakan senjata ayahnya. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Berita ekonomi negara. Kira-kira 1 juta pekerja di bawah perusahaan makro, kecil dan sederhana PMKS berisiko diberhentikan kerja jika cadangan meningkatkan caruman majikan di dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dilaksanakan. Bercakap kepada utusan Malaysia, pemangku Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM, Nur Syarin Hamidon berkata, jika cadangan peningkatan kadar caruman majikan sehingga 20% ini dilaksanakan, maka kos operasi PMKS akan melonjak. Jelasnya, Malaysia mempunyai sekitar 1 juta PMKS yang rata-ratanya dimiliki Melayu dan mereka ketika ini sedang bergelut mengstruktur semula perniagaan akibat pandemik COVID-19 dan menyesuaikan perniagaan dengan tekanan ekonomi semasa. Katanya, kerajaan perlu memikirkan langkah merancangkan kembali ekonomi negara supaya dapat mewujudkan lesen domino yang manfaatnya akan dinikmati ramai tanpa mengira kumpulan. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jemaah menteri dijangka membincangkan cadangan mengenai tambahan peratusan KWSP bahagian majikan kepada 20% berbanding 13%.
calon jemaah haji dalam kumpulan T20 didakwa menolak tawaran menunaikan ibadah itu bagi musim 1444 Hijrah tahun ini dengan alasan kurang mampu kerana tidak menerima subsidi. Mereka bertindak demikian kerana dikatakan terpaksa membayar kos penuh sedangkan golongan M40 dan B40 menikmati subsidi. Bagi yang menerima tawaran pula dikatakan telah mendesak syarikat pengendali haji supaya menyediakan lebih banyak keistimewaan berbanding pakej ditawarkan lembaga tabung haji. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji PAPU, Datuk Seri Razali Muhammad Syam tidak menolak perkara itu berlaku kerana mungkin ramai kalangan T20 tidak cukup simpanan kerana mereka juga terpaksa bergelut dengan ketidaktentuan ekonomi ketika ini. Sebagai rekod, kuota ibadah haji bagi Malaysia tahun ini adalah sebanyak 31,600 jemaah dengan penerbangan pertama ke Mekah yang dijadualkan pada 21 Mei ini. Sebarang jumlah tambahan kuota haji akan diketahui sebelum tarikh itu. Kita ke berita sukan. Hanya campur tangan Menteri Belia dan Sukan mampu menyelamatkan Persatuan Bola Sepak Perak (PAFA) daripada dibatalkan. Persatuan tertua yang berusia lebih 100 tahun itu sudah dibatalkan pendaftarannya oleh Pesuruhjaya Sukan PJS 5 April lalu dan diberikan masa 2 minggu bagi merayu pembatalan tersebut. Menurut sumber, hanya 3 individu boleh mengemukakan rayuan itu iaitu Datuk Muhammad Yazan Muhammad, Datuk Irudin Nathan dan Abdul Aziz Yob Jamaluddin sebagai Naib Presiden Persatuan itu. Tambahnya lagi, Aziz tidak mengemukakan rayuan maka berakhirlah riwayat persatuan yang memiliki sejarah cemerlang dalam bola sepak tempatan. Sebelum ini, PAFA digantung selama 6 bulan oleh PJS berikutan kemelut yang melanda Badan Induk Bola Sepak itu pada 7 Mac 2022 lalu. Skuad bawah 22 B22 negara melaungkan amaran awal dalam usaha menggenggam ibu segala pingat dalam Tamasya Sukan SEA Kemboja 2023 selepas menewaskan Laos 5-1 pada aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Prince malam tadi. Seawal minit keempat, Malaysia berjaya menapikan aksi memberangsangkan sehingga berjaya membuka tirai jaringan menerusi pemain kelahiran Kelantan Ubaidullah Samsul Fazili. Bagaimanapun, Ubaidullah tertampan bola ke gawang sendiri sekaligus memberi ruang buat Laos menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada minit ke-21. Selang 7 minit kemudian, giliran pemain pertahanan Laos Anantaza Sifongfan melakukan kesilapan sama menjadikan kedudukan Malaysia 2-1. Dalam perlawanan babak kedua pula, pemain Syahir Bashar menambahkan jaringan ketiga selepas menyudahkan hantaran yang dilakukan oleh Fergus Sirni pada minit ke-74. Skuad Kenelan E. Elavarasa bertambah ceria selepas Najmuddin Akmal mencetak gol keempat pada masa kecederaan selain satu gol lagi jaringan sendiri yang dilakukan oleh pemain Laos Fotavong Sangvile dengan keputusan 5-1 kekal sehingga whistle penamat. Sementara itu, barisan pemain muda negara akan berdepan tugas getir menentang pasukan pilihan Thailand di gelanggang sama pada Sabtu ini jam 5 petang waktu Malaysia. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Jumaat 5 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Selamat menyambut Hari Wesak dan jumpa lagi.